Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Abdul Razak, merupakan presenter pertama yang akan membentangkan tajuk Let's Talk About Science Kebakaran mengenai pengenalan kepada punca, jenis dan juga cara-cara kebakaran. Pertama sekali adalah pengenalan kepada sains kebakaran. Kebakaran merupakan sesuatu perkara yang membawa kepada kesan negatif seperti yang pertama menyebabkan kestabilan ekonomi negara, yang kedua merupakan satu bencana yang amat dahsyat dan boleh mengancam nyawa dan juga harta benda, yang ketiga menyebabkan kehilangan pekerjaan, dan yang keempat menyebabkan kerugian kepada seseorang individu ataupun sesuatu agensi. Seterusnya, tujuan utama kita perlu mempelajari asas ataupun basic kepada sains kebakaran adalah untuk menyelamatkan nyawa dan mengelakkan kecederaan. Yang kedua, bertindak dengan pantas dan bersistematik apabila berlakunya kebakaran. Yang ketiga, menyekat kemerewakan api dan juga mengurangkan kerosakan harta benda. Yang keempat, mengembali pulih segera keadaan aktiviti harian seperti sedia kala. Dan yang terakhir sekali, mewujudkan kesedaran budaya keselamatan kebakaran kepada masyarakat negara kita. Seterusnya adalah segitiga kebakaran. Sebelum saya terangkan apa elemen dalam segitiga kebakaran, saya ingin terangkan definisi dia dulu. Definisi segitiga kebakaran ini adalah sebuah segitiga yang mengandungi tiga elemen utama yang menjadi punca kepada kebakaran. Okey, elemen yang pertama adalah oksigen, haba. Yang kedua dan yang ketiga adalah bahan api. Rajah yang penonton dapat lihat adalah contoh segitiga kebakaran. Okey, dan seterusnya adalah penerangan mengenai elemen-elemen dalam segitiga kebakaran. Yang pertama sekali, oksigen. Kandungan oksigen dalam atmosfera iaitu 16% hingga 21% ataupun kurang daripada 15% oksigen atau dikenali sebagai oksigen deficiency. Yang kedua, elemen bahan api yang dikategorikan dalam tiga jenis seperti pepejal, cecair dan gas. Okey, contoh bagi bahan dalam kategori pepejal adalah kayu, kertas ataupun sampah. Manakala bagi cecair seperti minyak, cat dan varnish. Bagi kategori gas pula, kita dapat contoh dia adalah butane, LPG, propane ataupun methane. Dan elemen yang ketiga iaitu haba adalah suhu paling rendah sekali bagi sesuatu bahan api mengeluarkan gas ataupun buat mudah terbakar bagi membantu proses pembakaran. Seterusnya, saya akan terangkan mengenai kelas-kelas api. Api ni sebenarnya bukan satu jenis je, ada 6 jenis kelas. Okey. Dan kelas yang pertama adalah kelas A yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kertas, kain dan sampah. Seterusnya, kelas B yang melibatkan bahan cecair seperti minyak, cat, varnish dan cecair-cecair lain yang mudah terbakar. Dan seterusnya, kelas C, kebakaran yang melibatkan gas mudah terbakar seperti butane, propane, LPG, methane dan lain-lain. Dan yang keempat adalah kelas D, kebakaran yang melibatkan bahan logam seperti potasium, sodium, natrium dan kalsium. Dan kelas E adalah kelas kelima yang melibatkan peralatan elektrik seperti high voltage cable, mesin dan lain-lain. Dan kelas F adalah kelas terakhir yang melibatkan minyak ataupun lemak masakan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada presenter kedua. Terima kasih. Saya menerangkan tentang pemadaman. Kaedah yang pertama ialah mengapalkan dengan cat atau memisahkan beberapa bahan api. Kaedah ini dilakukan dengan memindahkan bahan terbakar atau memindahkan bahan api yang terbakar atau memecah atau menghancurkan bahan api yang terbakar supaya mudah dipadamkan. Next, kedua ialah menembaskan. Caranya ialah dengan menekan masa oksigen dalam kebakaran. Dilakukan dengan cara menutup pembukaan bahan api yang terbakar dapat membantu kebakaran. Dan yang terakhir ialah dengan menunjukkan
Caranya ialah dengan menurunkan haba atau suhu dengan kuantiti air yang banyak. Jika air yang sejuk dan mudah didapati dapat mempercepatkan perpindahan haba dengan menurunkan haba dan menurunkan suhu kebakaran sehingga di tahap rendah. Apabila suhu rendah, melayang akan terpadam. Okey, next. Next ialah cara-cara kemerebakkan api. Kemerebakkan api berpunca daripada pemilihan haba dari percampuran panas sampai sejuk. Terdapat 4 kaedah kemerebakkan api. Oi, diam mak. Hanya berlaku apabila pergerakan haba dari suhu tinggi kepada suhu yang rendah. Objek pengalih haba yang baik adalah seperti logam, air, arang batu dan singin. Objek tersebut akan menyerap haba dan apabila sampai ke tahap suhu nyeraan, ianya akan terbakar dengan sendirinya. Okey, next. Pulak haba. Pulak haba berlaku di dalam bidang alir seperti air atau gas. Apabila ia dipanaskan, ia akan mengembang dan menjadi ringan. Gas yang panas akan naik ke atas dan gas yang sejuk akan turun ke bawah secara pusingan sehingga keseluruhannya menjadi panas. Ia akan merebak melalui lubang, lift dan tangga. Okey, next. Iaitu bahangan. Bahangan ialah pemindahan tenaga haba sebagai gelombang elektromagnet. Haba ini berpindah mengikut gelombang cahaya daripada kebakaran tersebut. Bahan api ini mendapat haba secara bahangan dan jika sampai suhu yang lainnya akan terbakar. Okey, next. Sampai iaitu terus menerus. Ini ialah cara yang paling mudah untuk api merebak. Jika bahan-bahan bakar seperti kayu bersentuhan antara satu sama lain, ini akan menghasilkan api yang sangat besar. Punca kebakaran berlaku. Faktor yang pertama ialah semua jenis faktor peti dan juga letusan gunung berapi. Kedua ialah faktor kemalangan, di mana ini berlaku apabila api lepas dan juga kebakaran terbuka. Faktor yang ketiga ialah faktor sengaja dibakar. Ini berlaku apabila penerbangan tak terkawal dan juga berfokus ke kawasan yang tinggi risiko kebakaran. Okey. Next. Pencegahan dan pengawalan. Pencegahan yang pertama ialah pencegahan. Kita tidaklah memastikan secara kita dalam keadaan selamat. Kedua iaitu pencegahan. Kita adalah meletakkan bahan-bahan mudah terbakar di tempat terbuka dan selamat. Yang ketiga ialah merokok. Kita tidaklah tidak merokok di tempat risiko yang tinggi kebakaran. Yang keempat, elektrik. Kita tidaklah memastikan tak ditutup tempat elektrik. Kelima, penyagaan atau pemasangan peralatan elektrik dalam keadaan yang teramat. Pengawalan. Dalam peralatan menentang kebakaran dalam disiplin dan diselenggara dengan baik. Para pekerja ialah dilatih cara guna peralatan kebakaran dan juga dalam keluar begitu kebakaran. Kemasan peralatan hendaklah mudah dilihat dan dapat apabila diperlukan, seperti meletakkan alat pemadam api di sebelah pintu utama. Nombor pintu kemasan hendaklah sentiasa dipamerkan di pintu utama. Kerosakan hendaklah dibaiki dengan segera, seperti wayang elektrik hendaklah dibaiki untuk mengelakkan hisap pintas. Ujian dan pemeriksaan hendaklah dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir, pastikan peralatan dan sistem perlindungan kebakaran bebas dari sebarang halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seri Murni binti Suhaimi dan saya akan menerangkan berkenaan menyelamatkan diri dari kebakaran yang merangkumi persediaan dan langkah-langkah yang boleh diambil sebelum dan semasa kebakaran. Seterusnya,
Persediaan sebelum menghadapi kebakaran. Yang pertama, pelan keselamatan. Merancang pelan keselamatan bersama ahli keluarga dan pastikan ahli keluarga faham tentang isi-isi yang dibincangkan. Yang kedua, jalan keluar. Pastikan semua jalan keluar mudah dilalui dan bebas daripada sebarang halangan. Seterusnya, ini merupakan contoh pelan kebakaran. Di sini kita boleh nampak anak panah menuju ke jalan keluar dan setiap laluan akan ada alat pemadam kebakaran. Seterusnya, yang ketiga ialah barang penting. Letakkan di tempat yang mudah dilihat, diambil dan elakkan mengubahnya ke tempat lain. Sebagai contoh, kunci rumah. Kalau boleh letakkan di tempat yang berdekatan dengan pintu dan pastikan tempat itu selamat, mudah dicapai dan penghuni rumah mengetahui tempat kunci itu diletakkan. Seterusnya iaitu alat pengesan kebakaran. Dia bertujuan untuk memberi isyarat kebakaran kepada penghuni rumah. Contoh alat pengesan kebakaran ialah water sprinkler. Dia akan detect api dan akan percikkan air untuk mengawal kebakaran itulah. Smoke detector untuk detect asap dan akan keluarkan signal kebakaran. Yang ketiga ialah fire alarm. Macam biasa akan keluarkan bunyi loceng yang berpanjangan. Yang kelima ialah alat pemadam api. Letakkan di tempat yang mudah dilihat, dicapai dan berdekatan dengan jalan keluar. Slide seterusnya. Ini merupakan contoh-contoh alat pemadam api dan juga alat pengesan kebakaran. Seterusnya, langkah-langkah menyelamatkan diri ketika menghadapi kebakaran. Yang pertama, hubungi balai bomba berdekatan. Berikan maklumat yang lengkap mengenai lokasi kawasan rumah anda kepada pihak bomba. Yang kedua, gunakan alat pemadam api untuk memadam api pada peringkat awal, tetapi jangan sampai membahayakan diri. Kalau tak ada alat pemadam api, boleh guna kaedah pemadaman api sama ada melaparkan, melemaskan atau menyejukkan. Tapi gunakan kaedah ini masa api masih kecil lah. Seterusnya, nombor 3, cari jalan keluar. Kena kasih sekurang-kurangnya 2 jalan keluar untuk menyelamatkan diri ketika menghadapi kebakaran. Yang keempat, elakkan panik. Berikan isyarat kepada penghuni rumah dan selamatkan diri melalui jalan keluar yang sedia ada. Di sini saya ingin kongsikan sedikit mengenai simptom-simptom diserang panik. Antaranya ialah dari segi psikologi. Yang pertama, kebingungan, macam tak tahu nak buat apa. Yang kedua, disorientasi, iaitu tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Yang ketiga, takut yang melampau dan hilang kawalan. Dan yang keempat ialah cemas. Dari segi fizikal pula, jantung akan berdegup kencang, sesak nafas dan tangan menggeletar. Slide seterusnya. Ini merupakan barang penting yang menyelamatkan barang-barang yang penting selagi tidak membahayakan nyawa. Seterusnya, dia berkaitan dengan 6P iaitu people and pets. Selain penghuni rumah, haiwan peliharaan juga perlu diselamatkan. Yang kedua, paper dan phone number. Seperti dokumen-dokumen yang penting seperti surat beranak, keran tanah atau apa-apa yang penting. Yang phone number pula, selalunya orang zaman sekarang kan simpan nombor telefon dekat mobile phone kan. So senang cerita terus bawa mobile phone je lah. Yang ketiga, prescription, vitamins and eyeglasses. Yang keempat, pictures and irreplaceable memories.
komputer. Especially for workers and students lah. Yang keenam, plastik, iaitu termasuk debit card, credit card, cash dan juga IC. Seterusnya saya akan berikan kepada next presenter. Okay, terima kasih kepada Sri Murni. Saya Nur Ain binti Saludin dan saya merupakan presenter yang terakhir. Saya akan menerangkan dan membentangkan mengenai tajuk pengendalian dan cara memindahkan mangsa di tempat data. Okay, next. Pengenalan bagi tajuk pembentangan slide ini akan dilaksanakan dalam masa membuat kerja-kerja menyelamat seperti pemalangan jalan raya dan mangsa di dalam kebakaran. Dan diingatkan sebelum melakukan pemindahan, perlu dipastikan keadaan kecederaan yang dialami oleh mangsa kerana setiap pergerakan akan menambahkan risiko kecederaan terhadap mangsa. Okay, next. Pilihan cara memindahkan mangsa ini adalah mengikut seperti perkara berikut. Perkara yang pertama, kesesuaian tempat. Sama ada tempat tersebut berada dalam luasan yang lapang, sempit atau mempunyai tangga yang tinggi. Dan perkara yang kedua, keadaan mangsa. Sama ada mangsa sedar atau pingsan, dan juga keadaan mangsa, batas pergerakan mangsa sama ada boleh berdiri, duduk atau tidak boleh bergerak sama sekali. Dan perkara yang ketiga, kecederaan mangsa. Ini amat perlu dititik beratkan sama ada kecederaan yang dialami oleh mangsa parah ataupun ringan. Dan perkara yang keempat, perkara yang terakhir, jumlah penyelamat yang ada. Ini penting kerana bagi memudahkan dalam pemilihan kaedah memindahkan mangsa tersebut. Okey, next. Kaedahnya terbahagi kepada dua kaedah. Kaedah yang pertama, tanpa menggunakan peralatan. Ianya menggunakan daya usaha penyelamat dan terbahagi kepada beberapa kategori. Iaitu kategori yang pertama, 1 orang penyelamat, kategori kedua, 2 orang penyelamat dan kategori ketiga, 3 orang penyelamat. Kaedah yang kedua dengan menggunakan peralatan. Dan menggunakan peralatan untuk memudahkan kerja pemindahan mangsa dilakukan. Jadi kita boleh guna stretcher, selimut ataupun kerusi. Okay, next. Kaedah yang pertama, tanpa menggunakan peralatan, di mana menggunakan daya usaha penyelamat. Okay, next. Kaedah yang pertama, kategori yang pertama, 1 orang penyelamat. Iaitu yang pertama, piggyback carry, di mana mangsa mestilah sedar serta mampu berdiri semasa hendak mengangkatnya. Ia mesti tidak mengalami kecederaan tulang yang teruk. Penonton boleh melihat gambar raja yang telah disertakan. Okey, huraian bagi piggyback carry ini ialah seperti berikut. Langkah pertama, bantu mangsa berdiri dan penyelamat hendaklah berdiri di hadapannya. Dan langkah kedua, penyelamat hendaklah memusingkan badan membelakangi mangsa dan letakkan kedua-dua lengan mangsa di atas bahu penyelamat. Hilangkan tangan mangsa di atas bahu penyelamat. Dan langkah ketiga, penyelamat membungkukkan badan ke hadapan dan mengangkat mangsa. Dan langkah keempat, minta mangsa untuk menggenggam pergelangan tangan dan kepit kedua peha di bawah ketiak si penyelamat. Langkah terakhir, pastikan mangsa selesa di belakang bahu si penyelamat. Jadi seterusnya, yang kedua bagi 1 orang penyelamat ialah front piggyback carry, mana mangsa mestilah sedar dan tidak mengalami kecederaan tulang yang teruk. Penonton boleh merujuk seperti gambar yang disertakan. Huraian bagi front piggyback carry ini ialah seperti berikut. Langkah yang pertama, penyelamat perlulah menghadap pada mangsa dalam keadaan berdiri. Langkah kedua, penyelamat memasukkan tapak tangan di bawah ketiak mangsa. Langkah ketiga, arahkan mangsa untuk naik serta mengapit dan menghilangkan kakinya di pundak penyelamat. Dan langkah terakhir, penyelamat mengarahkan mangsa untuk memeluk leher penyelamat dengan menggunakan tangannya.
Kaedah ini sesuai untuk menuruni tangga bangunan. Okey. Kategori yang kedua iaitu 2 orang penyelamat. Kaedah yang pertama boleh dilakukan ialah two-man assist, di mana tangan mangsa di atas bahu penyelamat, tangan penyelamat memegang tangan mangsa dan belakang mangsa. Boleh dirujuk seperti gambar yang disertakan. Okay, next. Kaedah kedua extremity scary, di mana ianya sesuai digunakan apabila melalui laluan yang sempit. Okay, next. Uraian bagi extremity scary ini, langkah yang pertama, rentangkan mangsa dengan lutut dibengkokkan menegak dan kaki terbuka. Langkah kedua, seorang penyelamat berada di bahagian kepala dan tangan di bawah ketiak. Langkah ketiga, seorang lagi penyelamat berada di celah kangkang memegang di bawah telipak kaki. Langkah terakhir, angkat serentak mangsa dan boleh bergerak melalui lorong sempit. Boleh dirujuk seperti gambar raja yang disertakan. Okay, next. Kategori ketiga iaitu 3 orang penyelamat. Dan kaedah pertama kita boleh gunakan ialah 3-man hammock carry, mana mangsa yang mengalami kecederaan tulang belakang. Boleh dirujuk seperti gambar raja yang disertakan. Okay, next. Kaedah kedua ialah 3-man lift. Ini hampir sama dengan 3-man hammock carry, di mana penyelamat mesti berada di satu belah yang sama. Okay, next. Uraian langkah bagi 3-man lift. Okay, langkah pertama, 2 penyelamat berada di sebelah kepala dan lutut, seorang di bahagian punggung. Di langkah kedua, semua penyelamat mestilah berada dalam keadaan duduk dan sebelah lutut lagi diletakkan ke bumi. Di langkah ketiga, pangku mangsa di bahagian bawah kepala, bahu, punggung, pinggang dan kaki. Di langkah keempat, setiap arahan turun naik adalah daripada penyelamat yang berada di bahagian kepala. Boleh dirujuk seperti gambar raja yang disertakan. Okay, next. Kaedah yang kedua dengan menggunakan peralatan bagi memudahkan kerja pemindahan mangsa yang dilakukan. Okay, next. Dengan menggunakan stretcher, iaitu stretcher carry, di mana mangsa yang memerlukan kurang pergerakan. Boleh dirujuk seperti gambar raja yang telah disediakan. Okay, next. Dengan menggunakan peralatan iaitu selimut, dipanggil sebagai blanket bag, di mana mangsa yang memerlukan pembaringan lurus dengan cara penyelamat perlu mengheret menggunakan kaki dan juga tangan. Ini gambar raja yang disertakan. Okay, next. Uraian bagi langkah blanket drag ini ialah pada langkah yang pertama, perlu bentangkan selimut dan selimutkan mangsa dari sisi ke sisi. Langkah kedua, semasa menarik, tangan penyelamat hendaklah landaskan pada kepala mangsa agar kepala tidak terseret di atas bumi. Langkah terakhir, jika melalui tangga, kedua tangan penyelamat hendaklah memegang pada selimut bahagian bawah kepala mangsa dan menarik turun perlahan-lahan. Seperti gambar raja yang disertakan. Okay, next. Langkah next menggunakan kerusi iaitu chair carry. Di gambar raja yang disertakan. Uraian bagi chair carry ini ialah langkah yang pertama, memerlukan 2 orang penyelamat, dengan seorang di ujung kaki dan seorang lagi di tengah-tengah badan mangsa. Langkah kedua, penyelamat di ujung kaki mengangkat mangsa dengan menggunakan sebelah tangan, ambil sebelah tangan lagi, mengerongkan kerusi hingga ke punggung mangsa. Langkah terakhir, apabila mangsa berada di atas kerusi, barulah diangkat seperti gambar raja yang telah pun disertakan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, sains kebakaran merupakan ilmu yang amat penting sebagai persediaan awal jika berlaku kebakaran. Kami berharap agar perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada para penonton. Yang baik datangnya daripada Allah dan kurang itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri semasa majlis ini berlangsung. Apa-apa pertanyaan atau kemusykilan boleh letakkan di ruangan komen dan like lah.
Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.